Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyin karim wa habibina wa syafi'ina wa rizukhrina wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, keampunan, kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat akal, dengan nikmat ruang dan peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana rahmat daripada Allah inilah yang diperlukan oleh kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung kembali bacaan kitab kita Hidayatus Salikin. Sedikit perbincangan dan juga perkara-perkara yang mengajak dan memberi pengetahuan kepada kita tentang perjalanan kita yang sebenarnya, iaitu tentang perjalanan kita untuk menempuh berbagai mihnah, ujian dan tribulasi di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di kalangan muflihun, orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih lagi dalam bab tajuk yang berkaitan menjauhkan daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemaksiatan kita kepada Allah. Pada malam ni kita akan menyambung pada muka surat 162 kan? 162 pada penggan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ke-7. Tidak? Tujuan. Baik, pada baris yang ke-7 iaitu keempat, kan? Perkara yang keempat, iaitu perkara keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mirak. Mirak ni apa dia? Iaitu bertengkar, kan? Mirak. Peliharalah olehmu akan lidah daripada mirak, iaitu bertengkar. Tengok bertengkar yang mana? Yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia, dan membenarkan akan dirinya, kan? Maksudnya bertengkar. Kadang-kadang kes cendol pun bertengkar kayu rendah, kan? Aku makan cendol santan kelapa sawit sedap tak? Santan nyok sedap. Santan kelapa sawit aku tahu lah. Kes tu ya, kayu rendah, kan? Bukan ada apa pun. Ini yang dimaksudkan dalam kes mirak ataupun mirai, iaitu bertengkar. Ikutlah apa pun. Hang sokong Liverpool, aku sokong Arsenal. Arsenal kan melingking kat macam duk kutuk, kan? Jadi yang disebut bertengkar ni adalah perkara yang berkaitan dengan soal keduniaan, soal perkara yang remeh-temeh, tapi demi untuk nak bawa hak dia ni, hak dia pilih inilah yang terbaik,
Kedai mana yang kopi makan semua yang baik, hampir kedai itu tak sedap langsung. Nampak? Itu yang dikatakan al-mira', bertengkajung. Kita kalau jumpa golongan orang yang macam ni, cepat-cepat kita buat tak tahu, diam je. Memang spesies ni spesies balah orang kata. Spesies yang orang raja duk berkelahi. Kan? Walaupun dia tu salah. Kan? Sebab tak tahu. Sebab spesies jenis ni spesies yang dia nak dia menang. Bila dia nak dia menang, pastilah akan berlaku pertengkaran demi pertengkaran. Maka pertengkaran inilah yang disuruh oleh Nabi, pelihara lidah kita supaya tidak berlaku pertengkaran. Baik, yang kedua, dan jidal. Jidal ni berdebat. Berdebat ni dia khusus sikit. Tengok nah. Baik, jidal yakni berbantah pada masalah ilmu. Kan, ini masalah yang sering kali berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Kan, soal bid'ah lah, soal tahlil, soal sambut maulud, bulan datangnya bulan Rabiul Awal didatangkan hujah, macam-macam. Kan, berlaku pertengkaran demi pertengkaran. Bid'ah lah, itu, ini dan sebagainya lagi. Datang bulan Muharram, ada saja perkara, ada isu yang nak berlaku pertengkaran tersebut ataupun perbalahan ataupun jidal. Dalam soal ni tuan-tuan, soal orang kata apa, bid'ah, soal yang berkaitan dengan khilaf tersebut takkan selesai. Kan, alih-alih pengakhirannya ke situ juga. Kan, ke mana? Iaitu ulama ni kata macam ni, ulama ni kata yang macam ni. Kan, jadi orang yang mengguna pakai satu pandangan ulama, dia nak kita ikut dia. Kemudian bila kita pula berbalas, kita nak dia ikut kita. Jadi di situ ada timbulnya perasaan, orang tahu satu perasaan ego, masing-masing tak mau mengalah, lalu berlakulah perdebatan. Perdebatan yang tidak ada kesudahan dia. Bila berlakunya perdebatan seumpama itu, kalau kita tengok 2-3 sejak dulu lagi perdebatan puak ni, tambah zaman kita hari ni ada FB, puak hak sokong dia akan terus menyokong, puak yang bangkang dia akan terus bangkang, kemudian yang sokong di antara kedua-dua pihak ni akan sentiasa mengata di antara satu sama lain, akan menambahkan dosa tuan-tuan. Kan, dalam soal perbalahan, soal benda-benda remeh-temeh furuk tersebut, kan, seolah-olahnya biar kita tak seolah duduk di dalam era pertelingkahan ataupun perbalahan. Kan, tak boleh, mana boleh. Kalau kita tak debat dengan dia lagi, kita orang kata kita kalah. Kan, ulama dulu-dulu ni tuan-tuan, jarang ada perdebatan sesama mereka. Kan, jarang sangat ada. Tak setuju dengan aku, tak apa, hang cara hang, aku cara aku. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila datang pergi ke tempat Imam Malik, Imam Syafi'i tidak buat kunut. Kan, pendek katanya, sekiranya Imam Syafi'i nak buat dia hujah dia tu ada, dia boleh habaq dekat jemaah, tapi demi meraihkan. Tapi zaman kita hari ni, soal meraihku tak ada. Masing-masing hang kena ikut aku ikut hang. Itu di antara perkara yang berlaku yang minta kita jauhkan perkara tersebut. Kan, soal talqin, kan, soal apa lagi, macam-macam lah timbul isu sambutan Maulidur Rasul lah, itulah, ini dan sebagainya lagi. Kalau kamu tak mau sambut, hang duk diam dah lah. Orang sembelih lembu hang jangan mai. Tapi dak bangkang maulud Nabi itu, tapi orang sembelih lembu dia awal lagi. Kan, awal tolong perhabis, bungkus pun dia nombor satu dia. Kan, itu kadang jenis manusia. Baik, jidal yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan akan orang. Kan, maksudnya dia kata masalah berkaitan dengan sebut dululah, zikir Allah secara tunggal, tak ada Allah hayyun ke tak ada. Dia kata tak boleh duk mainlah dalil. Dia kata orang yang buat ni tak reti. Kan, lalu ada hujah yang lain pula. Jadi seolahnya bila dia sendiri yang timbul, dia spesies ni yang timbul dulu ni. Faham no? Spesies yang ni yang timbul. Orang lain tak kacau, tapi dia. Kan, nak sebutnya kata bila orang yang menyatakan macam tu supaya orang benci orang yang kata yang macam tu. Dia ni datangkan hujah supaya membenci orang lain yang berpendapat boleh menyebut kalimah Allah secara tunggal. Kan, apa motif yang buat macam tu? Sedangkan perbalahan ulama, khilaf ulama telah berlaku sejak sekian lama, tapi hang baru terkebil-kebil nak naik. Kan, kalau kita baca kitab dalam isu apa pun yang ditimbulkan soal pertelingkahan sudah dibahaskan oleh ulama. Kan, ada dah benda-benda yang macam ni. Kan, ada dah pandangan-pandangan ulama.
kan. Kalau kena ikut, tak mau ikut, tak ada masalah apa. Baik, itu dikatakan sebagai jidal, kan. Dia datangkan dalil, kan, kullu bid'atin dhalalah, kan. Dia datang macam tu lalunya hujah golongan-golongan yang macam ni, itu yang kita bimbang. Sebab dia hukum manusia ni yang tak ikut dia semuanya sesat. Dia seorang yang tak sesat. Itu yang kata ada timbul satu perasaan wujud di dalam diri dia. Hati-hati tuan puan yang golongan yang jenis macam ni. Baik, yakni berbantah pada masalah ilmu. Dan munaqasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang, kerana sekalian demikian itu menyakiti bagi orang dan menjahilkan baginya, kan, dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi diri dia, kan. Yang ni dia nak tegakkan orang kata apa, dia seorang yang betul. Dia nak tegak dia seorang yang betul, kan, bagi orang puji dia. Hak orang lain ikut pandangan tersebut, ini dalam masalah ilmu juga, yang ikut pandangan tersebut semuanya tak kena. Ini berlaku, kan. Masalah dah, mazhab aku yang betul, mazhab orang lain tak betul. Itu di antara dia. Di antara dia lagi Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i di antara asbab kematian dia adalah sebab dia disakiti oleh satu golongan yang taksub kepada mazhab yang lain. Pukul Imam Syafi'i sampai mendatangkan kecederaan sampai tahap tu, kan. Kita sekap tengkak mulut dia rimbuk terus, kan. Dahsyat tak dahsyat? Ada yang kata Imam Syafi'i ni di antara sebab kewafatan dia penyakit di situ, mungkin bersangkut di antara satu dengan yang lain. Tapi ada juga yang menyatakan Imam Syafi'i ini sebab kecederaan dia dipukul oleh taksub mazhab, kan. Dulu satu ketika dahulu beberapa tahun, Dr. Ali Jumaah, seorang ulama minal kibaril ulama al-Azhar Syarif, seorang ulama yang besar dan juga mantan mufti Mesir, ditumbuk, kan. Ditumbuk ketika mana? Ketika di dalam majlis ataupun majlis sambutan Maulidur Rasul, kan. Syekh, bila ulama ni tuan-tuan, bila mereka duduk, orang nak mai tanya dekat, dia tak buruk sangka, mungkin dia nak tanya. Syekh Ali Jumaah ni pun bila orang mai dekat, dia pun nak mungkin nak dengar, pergi rembuk Syekh Ali Jumaah, kan. Sebab dia tak puas hati dengan sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya. Lagi dahsyat, kan. Tapi kalau tempat yang ni lagi dahsyat. Kita hari ni mungkin seorang dua aja, kan, tetapi dipopularkan oleh pengikut-pengikut dia, kan. Pengikut-pengikut dia ni pun ramai. Tapi mereka ni pun duduk di antara celah-celah kita tak tahu, kan. Tapi bila ada hujah daripada puak dia, idola dia, dan mendabik dada. Aku kata dah, yang tu lah dia pun tak dengar. Dia dengar baca kitab jenis tu. Itu di antara dia. Baik, maksudnya munaqasyah. Munaqasyah itu adalah untuk mensabitkan ikutan dia dan juga pendapat dia ataupun mazhab dia dengan mengenepikan pandangan yang lain, dan juga nak menaikkan diri dia dan juga untuk menjahilkan orang lain selain daripada dia. Itu dikatakan sebagai munaqasyah, kan. Munaqasyah itu di antara dia lah, kan. Baik, kemudiannya lagi yang lain itu ditegah oleh Nabi, menjahilkan baginya dan mencela bagi perkataan orang. Maksudnya orang lain nak bagi orang lain nampak condemn, dia tu nampak hebat. Sebab tu dia bila dia ada celah, kan. Sebab tu dia tu bagi ada tonjolkan diri dia, nak menunjukkan isu yang dia bawa itu dia benar, kan. Kadang orang yang mahir dengan kata-kata ni, mungkin dia tu ada ilmu tetapi tidak mahir dengan percakapan pun ada juga, kan. Bila dia berdebat berhujah, mungkin kita nampak kalah. Tapi bila dia poin-poin yang dia keluarkan itu kadang-kadang bernas hanya di kalangan ahlinya saja yang mengetahui kebenaran. Kita hari ni mana yang cakap orang kata apa, laju, cakap lantang, yang tu hujah ada power, tapi ting kosong. Itu di antara dia. Cuba tengok Tok Guru slow saja, tapi dia punya hujah, dia punya poin cukup padat, kan. Kalau kita sendiri mungkin nampak bercakap, berceramah tu hebat, bombang peta, tapi hakikatnya hanya ting kosong saja. Itu perbezaan dia, kan. Kita pun tengok beberapa perdebatan yang berlaku dalam isu-isu yang berkaitan dengan soal akidahnya, Asy'ariyahnya, kemudian salaf dan juga khalafnya dan sebagainya lagi. Yang tu ulama dah khatam dulu, siap dah lah perbahasan seumpama itu. Tapi mari pula, sebab
berlaku perbalahan, berlaku isu perdebatan. Bila berlaku isu perdebatan, mungkin dia tak pergi, dia pergi kepada soal orang kata peribadi, seorang peribadi. Itu sebenarnya tuan-tuan di antara cara orang kata apa, debat, orang kata berdebat lah. Bila kadang-kadang dia tak boleh nak pi ni, dia akan seorang peribadi. Kan, itu strategi debat sebenarnya. Kan, sebab tu ada lagi di antara strategi debat ni, sebab tu disebut oleh Imam Haramain ni dalam soal debat ni, apabila kita nak kalah. Kan, satu benda yang kita kena ingat, kita tanya dia, kita hujahkan dia dalam persoalan, hujahkan dia seolah-olah kita bertanya soal kepada dia. Itu di antara strategi untuk kita mengal. Kita hujah tapi kita nak bertanya kepada dia. Kan, jadi dia nak jawab kaku itu nak menunjukkan itu orang kata apa, hujah dia tersebut dia nak kalah. Itu di antara cara-cara ataupun strategi jidal. Kan, zaman dahulu kita pun tak ada sangat jidal. Kan, mungkin jidal di antara golongan-golongan yang bukan Islam. Itu di antara dia. Tapi jidal-jidal tersebut adalah berkisar kepada pemahaman mereka sendiri. Kalau kita nak berjidal dengan orang bukan Islam, kalau kita baca ayat Quran, dia memang tak beriman dah. Kan, tetapi ada strategi dia. Ya, kalau kita baca kitab tentang jidal yang dikarang oleh Imam Haramain, memang dia ada sebutlah perbahasan di sana. Baik, di sini ni yang kita nak sebut soal bertengkar, soal jidal, soal munaqasyah yang tak boleh ni apa dia? Itu perkara yang telah dibincangkan oleh ulama, tetapi oleh sebab keegoan dia nak menang, ini yang dikatakan sebagai perkara yang mendatangkan kecelaan daripada sudut agama Islam itu sendiri. Kan, soal dia tak ada apa pun, jawatan tak ada apa, biasa aja, tetapi dia ni nak ke hadapan, bawa isu-isu yang remeh-temeh dan sebagainya, nak dibandingkan banyak lagi isu-isu yang besar untuk kita bincangkan. Ini yang kadang menjadi persoalan, supaya kita tak digolongkan di kalangan orang-orang yang penuh dengan orang kata setiap masa dengan berjidal sahaja, sehingga timbul permusuhan yang begitu dahsyat. Kan, kita tak apa lagi. Ada tempat yang tertentu ni perdebatan di antara khilaf di apa, fikrah ataupun fahaman khilaf cukup dahsyat, sehingga bunuh-membunuh pun sampai. Kan, itu di antara benda yang cukup dahsyat. Padahal benda tu khilaf ulama. Kan, tadi itu hak yang agama, hak yang tadi yang awal tadi ni mirak ni tadi ni, hak itu berlambak. Kan, insiden kereta bertengkar, kereta tu salah, motor mai kok sini dak, motor tu salah, kereta mai polis pun tak buat, tak ada nak buat apa lagi, depa dah bagi keputusan, hakim pun tak bersidang lagi. Kan, itu kita. Jadi kita kena ingat al-mirak. Al-mirak ni di antara bertengkar, tak ada faedah apa pun. Kan, jidal ada juga, jidal ni ada juga pengisian dia, munaqasyah ni ada juga pengisian dia. Baik, kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan Jawharah Tauhid pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u munaza'atul ghairi fima yudda'i sawabuhu walau dhanna wal jidalu daf'ul 'abdi khasmahu an ifsadi qawlihi bi hujjatin qasidan tashihun kalamihi. Kan, wa ibtali kalami khasmihi bi ghairil haq wa huwa muharramun. Artinya bermula makna mirak iaitu bermula makna mirak itu iaitu membantah akan orang lain, membantah orang lain perkataan yang didakwanya akan benarnya. Kan, dan jika maksudnya dia membantah orang lain, hujah dia tu dia guna bantah orang lain, hujah dia tu betul. Kan, pada zon benarnya sekalipun, walaupun dia sangka saja bukan tepat, itu sangka, itu sangka dia. Jika pada zonnya benarnya sekalipun, dan makna jidal itu maksudnya hak tadilah al-mirak tadi ni bertengkar. Bertengkar, kadang-kadang benda tu jadilah kata kan, santan nyok dengan santan kelapa sawit sedap lagi, itu pakak dia bertengkar, pada sangka dah saja. Kan, benar sekalipun, dan makna jidal itu iaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantah akan dia. Maksudnya jidal ini dia nak menolak orang yang tak kena kepala dengan dia, paling mudahlah. Kan, tak kena kepala dengan dia.
Kan dia ni tak boleh ni, itu dia antara dia tak kena dengan torik dia, jalan dia, fahaman dia, orang ni semua tak betul. Kan orang ni semua tak betul. Itu masalah dia juga. Kan bila tak kena dia ikut ni mazhab, dia ikut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian pandangan ulama lain dia tak ikut. Kan itu di antara dia lah. Baik, ataupun pandangan-pandangan yang lain. Kan kalau jumpa Ibnu Taimiyah tak mau langsung, jumpa Ibnu Jauzi Al-Qayyim tak mau langsung. Kan baik, ataupun hak setengah taksub Ibnu Taimiyah ni, kita buat mai pandangan ulama yang lain pun lagi dia tak mau. Kan kita buat mai 10 pandangan ulama, dia guna pendapat Ibnu Taimiyah. Baca tak? Kan saya pernah dulu dengan seorang budak Arab, kan bertekak dalam masalah, saya tak ingat dah masalah apa. Kan dia mai bertekak, dia kata saya buat mai pandangan beberapa ulama, saya tak ingat dah apa dia isu dia. Kan Arab ni bertekak dia buat mai pandangan ulama, saya tak ingat ada isu apa. Lah kali dia kata aku berpegang dengan pandangan Ibnu Taimiyah. Tak apa, kalau begitu bang masa aku bertengkak dengan hang. Aku buat mai nakal daripada ulama ni tiba-tiba hang kerah hang tu. Tadi kata apa? Buat macam mana? Kan jadi dia pula cuba nak bawa kita supaya ikut pandangan Ibnu Taimiyah. Kan itu di antara dah masuk dah, tak perlu pertengkaran seumpama itu kalau tidak mahu untuk mencari kebenaran yang sebenar dia. Baik, kemudiannya membantah akan dia daripada menyalahkan akan perkataan, kan perkataannya dengan dalil, padahal ia mengqasatkan akan membenarkan akan perkataannya, kan, dan juga membatalkan akan perkataan orang yang membantahinya. Tadilah soal jidal tadi ni. Sebutnya kata dua dalil, kan, dia dalil, dia nak bubuh kita, nak jatuhkan kita. Kan dia tengok apa dalil sebab bukan kata cari kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan, mengaibkan, dia juga membatalkan akan perkataan kita, kan, akan mengqasatnya, membenarkan akan perkataan dannya, perkataan orang tadi ni, dan membatalkan akan perkataan orang yang membantahi dah. Tu jidal, kan, duk mai mana boleh, kan, mana ada dalil talqinnya tak boleh, kan. Apa dalil dia, kan, bertanya boleh apa dalil yang larang tahlil, kan. Ada hak mai lu ada apa dalil talqin kita, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, dalil dia. So afdal zikir, afdal zikir adalah la ilaha illallah, kan. Jadi pendeknya tidak ada tegahan untuk kita lafazkan tahlil tersebut walau di mana-mana, kan. Jadi nak buat rumah kunuri tak ada masalah apa, orang berhajat kita tunaikan hajat orang, kan. Tidakkah kamu mendengar hadis siapa yang menunaikan hajat seorang saudara dia lebih baik daripada beriktikaf di Masjid An-Nabawi selama 3 bulan, kan. Itu dia antara kebaikan dia, ya. Jadi kita suruh didatangkan mana perkara, mana dalil yang melarang tahlil dalam kenuri, cuba cari. Dia dalil dia kullu bid'atin dalalah, Nabi tak buat kenuri, dia mai ikut situlah, kan. Itu di antara golongan-golongan yang cuba memaksa kita untuk mengikuti dia, kan. Jadi tuan, jenis macam ni kita jangan duk bertengkar apa dengan dia, ikutlah. Kita panggil dia mai, alhamdulillah, tak mai selamat lok kita sikit. Itu dia, kan. Ada orang tuan, bila mai tahlil ni, orang doa zikir dia tak mai, habis orang zikir baru dia masuk, kan, masuk makan. Ada, kan, bila orang kata sebab apa kata tahlil bid'ah, dia kata doa bid'ah, dia kata habis tu yang mai makan kenuri ni tak bid'ah ke? Tak, sebab kenyang. Yang tu dia tak apa nak center wire dia tuan, jangan layanlah, kan. Kok baru kena mabuk dong ketum ke apa ke, wallahu alam. Baik, ada juga, bukan tak ada, ada orang, kan, bila kita buat tahlil dia diam, tak sebut pun zikir. Ada, kan, ada. Itu di antara dia. Tak tahulah, tapi kita hormatlah, tak mau sebut terang salah apa. Dia boleh diam saat kita berzikir, saat kita berdoa, dia tak buat apa. Itu di antara, ada juga kurang-kurang pun tak mau berzikir ke, kurang-kurang angkatlah tangan orang berdoa, kan. Itu di antara dia jadi kerah
kerah macam mana pun tak tahu. Baik, dengan sebenarnya, dan yang demikian itu haram kan. Kalau kata dia datangkan satu hujah kan, kemudian hujah tersebut tak kena dengan isu yang sebenar dia, maka di sini disebut oleh Imam Ghazali kan, dan yang demikian itu haram. Itu yang kita bimbang, takut kan, satu isu kemudian kita datangkan dengan dalil ataupun kita kiaskan dengan perkara yang fariq, iaitu berbeza kan. Sebab itu dalam soal ni kadang biarlah perbahasan tersebut dihabisi oleh para ulama dan kita hanya mengikuti saja kan. Jadi isu tadilah, isu dah tadi masuk rumah orang buat tahlil pun tak, ataupun dia keluar ikut dan pandangan dan juga pendapat dia yang serba jahil tersebut. Baik, maka yang demikian itu haram. Itu yang kita bimbang. Banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi li izharil khalalin fih min ghairi an yartabita bihi gharadun siwa tahqir al-ghairi wa izhari madhiyatil qiyasati wal jidalu ibaratun anil mira'in yata'allaqu bi izharil madhhab wa taqriri niat tadilah sama juga. Artinya bermula mira' bertengkar itu iaitu mencela akan perkataan orang yang lain. Maksudnya kita cela perkataan orang yang lain yang hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu. Tadilah kes cendol senanglah kan. Dia kata cendol itu sedap, kita nak menangkan perkataan pandangan kita tadi ni, kita nak mencederakan, yang kita nak condemn dia yang kata cendol dah dia cendol lagi marah pula. Contohlah ni kan, dua-dua sedap, kalau hampa hidang kat aku, dua-dua aku makan serupa tu tak tahu beza yang mana satu cendol kelapa sawit, yang mana satu cendol pokok nyok kan. Makan serupa tu ya kan. Jadi contoh, maksudnya dia nak utamakan pandangan yang ada dalam soal cendol kelapa sawit tadi ni. Itu di antara dia hak. Dia nak condemn orang yang kata cendol nyok tadi ni sedap. Itu paling mudah yang disebut oleh disebut oleh Imam Ghazali ni tadi. Baik, kerana nak menyatakan akan cedera dalam perkataan orang itu, tadilah nak condemn paling senang. Dengan tiada di pertambatan, dengan tiada dengan dia kan, kehendak yang lain daripada menghina akan orang lain itu. Tadilah kan, dia nak menghina orang lain itu sebab tak ada kaitan dengan pandangan yang dia maksudnya nak perendahkan orang ini, bertengkar kan, nak menangkan dia. Nak menangkan dia, nak hujahkan, nak condemnkan orang lain. Itu maksudnya bertengkar. Itu maksudnya kalau kita tengok di sini perbahasan ulama yang disebut nak membahaskan apa itu mira' saja kan, didatangkan dengan beberapa ulama dan menyatakan kelebihan bijaksana dan cerdiknya. Bab satu lagi nak suruh orang iktiraf dia tu cerdik. Dia ni pandai semua tahu kan. Dan makna cerdik maksudnya nak suruh orang puji dia, cerdik dia kan. Kalau kita sembang topik apa pun dia masuk semua dia tahu. Kan bila orang lain masuk sikit dah bukan macam tu. Nampak ada kawan-kawan kita macam tu, ada bukan macam tu, macam ni kan, semua dia tahu. Kalau kita buat keluar hujah kita dan dia peleceh kita itu banyak dalam di kalangan kita hari ni. Nak bertengkar, itu soal bertengkar. Dan makna jidal itu iaitu ibarat daripada mira' kan, yang takluk dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia kan. Apa dia? Menetapkan akan dia, yakni hanya ingin membenarkan dirinya sahaja. Perkataan itulah kita nak makna dia yang disebut dalam kalimah ini, iaitu jidal tersebut apa dia, ibarat dia seumpama macam mira' juga berlaku pertengkaran, tetapi dia ni dia bertakluk, bersangkut dengan menyatakan pandangan dia dan juga nak menetap hanya dia sahaja yang betul kan. Itu dipanggil jidal. Dan makna munaqasyah itu yang umum daripada mira' dan jidal. Maksudnya munaqasyah ni umum itu daripada mira' dan jidal, kerana tiap-tiap daripada mira' dan jidal dinamakan munaqasyah kan. Mira' dan jidal dinamakan munaqasyah
maksudnya berlaku di antara perdebatan ataupun pertelingkahan di sekitar, kan. Maksudnya dia sebut mirak dan juga jidal ni dia khusus, manakala munaqasyah ini iaitu umum, dua-dua kena, kan. Dua-dua bila sebut jidal dan munaqasyah, jidal dan juga mirak, maksudnya dua sama jaga duduk dalam lingkungan munaqasyah. Ada munaqasyah ini, sebut munaqasyah itu umum, terlebih umum daripada mirak dan juga jidal. Kerana tiap-tiap daripada mirak dan jidal dinamakan munaqasyah, kan. Sama juga mirak dan jidal tu, pendek kata dia duduk dalam situasi yang sama, bertengkar. Faham tak? Jidal pun bertengkar juga, kan. Jadi mirak dan juga jidal ni mereka duduk dalam munaqasyah, kan. Munaqasyah ni tengok, dan sah makna munaqasyah itu mukhasamah, yakni membantah, membantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya, kan. Munaqasyah ni pendek katanya, kita duduk ramai-ramai, kemudian dihidangkan dengan satu isu. Bila hidangkan dengan satu isu, kemudian orang ni tak setuju, orang ni tak setuju, kan. Nak condemn hak yang tu, dan sebab orang kata apa, munaqasyah ni macam persidangan lah, persidangan untuk menunjukkan satu isu, kemudiannya lagi orang lain membantah orang lain, itu nak orang kata apa, berlaku juga perdebatan dan juga pertengkaran di situ. Sebab tu umum. Mirak ni dia hanya berkisar kepada soal remeh-temeh, jidal ni berkisar kepada ilmu, tetapi munaqasyah ni dia lebih umum. Macam jidal ada yang ilmu, ada yang remeh-temeh pada, kan. Contoh, kan, soal munaqasyah ni ikutlah munaqasyah kebahagiaan kampung, contoh, kan. Macam mana kita nak bahagiakan kampung, kawan nu kata kena buat macam ni, kawan nu kata kena buat macam ni, masuk sikit bahagian agama, masuk sikit keduniaan, kita nak bersatu padu, kita kena buat konsert besar-besaran, hak kawan tu tak boleh, kan. Itu dia munaqasyah ni dia umum. Mirak ni hanya perkara berkisar kepada remeh-temeh, jidal ni berkisar kepada ilmu. Tapi bila munaqasyah ni dia besar, dua-dua terhimpun. Faham tak, kan? Macam tu lebih kurang. Tapi pendek katanya munaqasyah ni juga di situ terdapat mukhasamah, iaitu saling bantah akan perkataan orang kerana ia menuntut akan haknya, kan. Orang ni buat main isu, dia nak tuntut hak dia, kawan ni tak mahu bagi, kan. Itu di antara dia, atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal asri baik, hadzal asri ghalaba ala tab'ihi al-mira'u wal jidalu wa asura alaihi samtu idza alqa ilaihim ulama'u su inna dhalika huwal fadlu wa anna al-qudrata 'ala al-muhajatin wal mujadalatin wal munaqashatin huwa alladhi yatamaddahu bihi fafirran minhum firaraka minal asad. Baik, katanya, artinya barang siapa bercampur, barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fiqh, orang baru na'ab, paling mudah lah, kan. Baru mengaji 3-4 tahun, baru buat master, baru buat PhD, kalau nak condemn je ulama', baca kitab baru sebuah, kitab tersebut kitab condemn ulama' tu. Dia kata bila dia ada jumpa kitab ni, dia ada hujah ulama' yang condemn ulama' tersebut, dia kata diri dia power dah. Dia tak jumpa kitab hak jawab yang condemn ulama' ni lagi, kan. Sebab tu kadang dia jadi macam tu, kan. Baru nak up malah, pendek kata dia buat main satu isu yang benar-benar orang kata apa, isu yang orang lama aku duk beramai aku dengar tak ada apa, bila main ustaz ni baru ni duk main isu yang mungkin nadir sedikit, kan. Nadir, mungkin ini pandangan sedikit, tapi dia naikkan benda yang macam ni. Jadi berlakulah perbalahan, perselisihan di kalangan komuniti ataupun masyarakat. Dia kata itulah aku kata lah tak boleh, kan. Tapi tok guru tu ajak boleh, kan. Itu di antara adalah ini kita bimbang. Sebab itu Imam Ghazali kata, berartinya barang siapa bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fiqh pada masa ini, kan. Masa Imam Ghazali pun dah ada dah, tambah zaman kita hari ini belajar YouTube baru 3 video kata alim dah, kan. Itu di antara dah.
Baik, nescaya bercampur akan orang baharu belajar ilmu fiqh pada masa ini, nescaya ghalib atas tabiatnya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu. Hak tadilah kan, bantah masalah ilmu kan. Kita kena ta'adul ataupun kita kena adil kan. Contoh kalau kita mengaji bab fiqh kan, pergerakan solat kita umpama dia pergerakan daripada satu rukun ataupun daripada segi perbuatan kepada perbuatan kan. Ada ulama daripada Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli, mereka ni orang tahu sering berlaku perselisihan. Contoh kan, Syekh Ramli kata tidak dikira, Ibn Hajar kata dikira satu kan. Maksudnya setiap perlakuan solat kita tu pindahkan, dia dikira satu kan. Ini pandangan. Jadi kadang ni isu ni padahal dua-dua ni daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i. Bahkan yang kalau kita nak ikut di antara kedua-duanya tersebut tak ada masalah apa kan. Jadi ini dijadikan satu isu. Aku mengaji Syekh Ibn Hajar kata, Syekh Ramli kata macam ni, dua-dua betul. Jadi bila berlaku perkara yang macam ni rugi pada kita kan. Itu di antara adalah bila timbul dalam ni dalam masyarakat kita, terutama kepada kalangan kita ni, orang-orang awam ni yang tak tahu apa, yang kita ni menadah apa yang kita nak terima. Tiba-tiba walk mai dapat perkara yang kita pun sendiri untuk diamalkan. Itu bahaya zaman kita ni. Baik, bercampur nescaya ghalib atas tabi'an itu berbantah kan. Belajar ilmu fiqh pada masa ini nescaya ghalib atas tabi'atnya, perangainya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu kan. Baik, kalau sesama pelajar kan, sesama kita belajar untuk kita mencari kebenaran tak apa kan. Tetapi bila dibabitkan dengan orang awam kan, babitkan dengan masyarakat, menyalahkan masyarakat yang amalan selama ini tak tepat, hak tepatnya daripada Nabi ni sebab ada hadis Nabi kan. Hak hampa buat ni tak ada hadis Nabi kan. Orang hak kita beramai lama dah kita dengar tok guru cakap kan, itu yang kita amalkan kan. Jadi kita letak kepercayaan sepenuhnya kepada para ulama kita kan. Sebab itulah di antara sejarah Syekh Khatib Al-Baghdadi, tuan. Khatib Al-Baghdadi ni seorang ulama hadis yang cukup hebat kan, cukup hebat. Dia ni dia belajar fiqh dulu kan, baru dia belajar akan ilmu hadis. Dia belajar fiqh dulu kan. Bila dia belajar fiqh, bermaknanya bila datangnya hadis-hadis baru dia faham kan, baru dia faham. Itu di antara ulama-ulama dulu ni, bila mereka menulis kitab, yang pertama sekali adalah untuk memahamkan siapa yang mendengar perkataan mereka, masyarakat yang permulaan mereka untuk belajar kan. Jadi bila hari ni kita datangkan kepada mereka dengan persoalan-persoalan khilaf kan, masalah-masalah yang tinggi, kesian kepada masyarakat. Itu sebab itulah kadang-kadang kalau orang ada di kalangan asatizah ni selalu duk main benda-benda yang nadir ni, kalau boleh kita hindarkanlah kan. Kita ambil pandangan ulama-ulama yang jumhur, yang sering kali kita dengar perkataan itu. Baik, tu oh patut heran kau. 163 164 no. Oh tak abang awal, patut bunyi pelik ah. Baik nah. Okey. Dia melekat dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ila Allah taala alladul khasmi. Artinya bahawa terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah, golongan yang Allah Taala benci kan, di kalangan orang laki-laki ataupun di kalangan hamba dia di sisi Allah, adalah mereka itu yang laki-laki yang mengekalkan akan berbantah, yakni membanyakkan akan berbantah dan berkelahi kan, duk berkelahi lah kan. Patutlah itu melekat
menuntut akan kebenaran seperti yang disebutkan tadi saya ambil Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijal ila Allah taala aladdul khasmi. Artinya bahawa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu iaitu laki-laki yang mengekal akan berbantah, yakni membanyak akan berbantah dan berkelahi, kerana sekalian yang demikian itu tertegah pada syarak. Kan raja nak berkelahi kan, raja nak bergaduh, raja nak bertekak, itu di antaranya. Dan jika benar sekalipun, sekalipun benar kan, sekalipun benar kan, benar yang macam mana kita tengok. Sekalipun seperti sabda, sekalipun benar, sekalipun seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal miraa wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabdin jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbantah padahal ia itu batil, walaupun dia salah kan, dia tinggalkan bantahan, dia salah tapi dia tinggal bantahan. Ni nak sebut ganjaran ni kan, orang-orang yang berbantah dia salah, kemudian dia meninggalkan segala, dia meninggalkan perbantahan tersebut, maka nescaya diperbuat baginya rumah di keliling syurga kan, di sekitar syurga kan, tepi-tepi syurga. Itu salah tapi dia tinggalkan perbantahan tersebut, perbalahan, perkelahian. Ikut hang lah, hang kalah, hang nak kata benar ke apa ke, ikut hang kan. Itu dia tinggalkan. Yang penting kali poin yang kita nak ambil di sini adalah meninggalkan perbalahan di situ. Baik, padahal iaitu batil nescaya di keliling syurga. Dan barang siapa meninggalkan akan berbantah itu padahal iaitu benar, walaupun dia benar kan, dia memang benar kat dia, perkataan dia tu, pandangan dia tu benar, tapi orang tak boleh nak terima kan. Contohlah, dia tinggalkan, tak apalah, ikut sukalah, saya cuma sabak kebenaran sahaja. Baik, benar nescaya diperbuat baginya rumah di atas syurga. Ni di atas, tadi di sekitar syurga kan, walaupun salah. Tapi poin yang kita nak ambil di sini apa dia, iaitu kita meninggalkan perbalahan dan juga perkelahian kan, perbalahan kan. Artinya tidak apa, mirak diperbuat baginya rumah di atas syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastakmilu abdun haqiqatal al-iman hatta yada'al miraa wal jidala wa in kana muhiqqan. Artinya tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan mirak dan jidal, yakni meninggalkan ia akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ia benar sekalipun. Maksud dia apa dia? Tidak sempurna iman seseorang, tak dihitung kesungguhan iman seseorang tu hebat, melainkan dia meninggal perbalahan kan. Kalau kita tengok sifat ulama ni, dia tak ambil peduli ingat perbalahan, dia teruskan kebenaran, teruskan kerja buat dia kan. Orang nak kata apa, kata apalah. Itu di antara ciri-ciri ulama yang akhirah. Baik, berbantah dan berkelahi dan jikalau ada ia benar sekalipun. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yakhdamaka syaitanu wa yaqulu laka izhar haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abadan yastajarru humqa ila syarri fil ma'radil khairi fala takun dhihkatan li syaitani fa innahu yastajiruka fa izharuka al haqq hasanun ma'amman yaqbaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil haqiqah la bi tariqil mumaratil walin nasihati sirah ila akhirih. Ingat sekadar ni dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi sebab panjang kan, kita akan panjang nanti panjang. InsyaAllah kita setakat ni dulu. Yang insyaAllah yang baik tu datangnya daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dari saya sendiri.
Hakikatnya kedua-duanya juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.